Aku nak salam sejahtera, jumpa lagi hari ini. Okay, hari ini saya diminta oleh owner untuk buat pengeraan sikit. Ni lah outdoor ni. Setiap pengawal dingin di ni lah di siap bangunan ni. Okay, ada tak salah saya kira tadi ada 13 pengawal dingin. Outdoor dah ada 13. Saya akan cek dia punya ni lah refrigerant dia, gas dia mengikut kapasiti ataupun tidak, cukup ataupun tidak. Kalau tak cukup saya akan buat penambahan segaraan, dan di bahagian indoor saya akan cek sekiranya berabuk saya akan servis. Untuk hari ini saya akan cek, tengok dulu, kalau sempat saya akan penambahan refrigerant gas dia ataupun saya akan servis indoor. Okay. Saya dimaklumkan pengawal dingin yang berada di bangunan ni ada masalah lah, dia punya sejuk dia kurang. Saya untuk hari ni saya akan cek dulu dia punya gas refrigerant dia cukup atau tidak. Kalau kurang saya akan buat penambahan. Okey, ni aircon yang ni lah pengawal dingin yang pertama, kompresor dia yang di bahagian outdoor yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga. Ni, yang ketiga jenis Daikin. Daikin dia pakai refrigerant dia. R410. R410A. Okey, refrigerant dia. Kita tengok yang keempat. Okey, ini yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Dan yang ketujuh. Yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-10. Dan yang ke-11. Yang ke-11 ni saya cek semalam, dia punya kompresor. Dia punya kompresor dah out. Kalau kita on di bahagian dalam indoor kita on, dia hidup. Dia masuk supply ke kompresor ni terus blackout. Saya detect dekat ni lah, suspect dekat dia punya kompresor ni dah rosak. Okey. Lepas ni kita tengok yang ke-12. Okey, yang ni yang ke-12. Okey, yang ni yang last, yang ke-13. Jenis Tope. Ini Tope. Oh, Tope. Kita tengok refrigerant dia. Saya tak nampak, tak boleh sebab tinggi, saya tak buat tangga. Okey, ni yang ke-13. Lepas ni saya akan cek satu persatu lah. Tadi pun saya sempat buat dua baru servis indoor. Lepas ni saya akan buat yang kedua untuk servis indoor. Okey, saya akan buat step by step lah. Saya akan cek first, saya akan cek dia punya refrigerant dia, gas dia cukup atau tidak. Kalau tak cukup saya akan buat penambahan lah. Okey, dan saya akan cek dekat di bahagian indoor lah. Kalau berhabuk saya akan buat servis indoor. Okey, selamat menonton. Ya, saya dah tanggalkan dia punya cover ni lah. Lepas ni saya akan servis indoor. Saya akan clearkan di bahagian accommodation dan blower di bawah ni. Okey. Saya dah sembuhkan ni lah aircon cleaner ni. Okey, lepas ni saya akan bersihkan menggunakan brush. Saya akan menggunakan brush. Pengawal dingin yang kedua ni, saya dah siap bersihkan menggunakan air pipe lah. Tadi saya menggunakan aircon cleaner, saya brush dan saya bersihkan menggunakan air pipe. Sekarang ni saya biarkan kering. Lepas ni saya akan basuhkan ni lah dia punya cover ni. Cover ni lah, nutup ni dekat bilik air menggunakan air pipe. Okey.
saya dah siap pasang kan servis di bahagian indoor ni, berfungsi dengan baik. Saya dah pasang cover semua. Okey, lepas ni saya akan pergi check gas, check gas ke refrigerant, ke yang dia punya pengawal dingin yang ketiga lah. Tu bagi tengok refrigerant dia R410 jenis Daikin. Okey, saya pergi check. Untuk yang pengawal dingin yang kedua ni dah siap, siap servis indoor, dan saya dah top up gas malam. Okey, saya check pengawal dingin yang ketiga jenis Daikin. Okey, kita tengok buat beranak ni berapa horsepower. Horsepower. Okey, model dia FTN 10. Okey, untuk ni untuk 1 horsepower. 1 horsepower. Jenis gas dia, refrigerant dia. Okey, ni R410A refrigerant dah. Okey, kurang sejuk lah, kurang sejuk. Nanti saya tengok kompresor dia dah start nanti. Saya tengok dia punya gas lah. Dia punya gas ni ada cukup atau tidak. Kalau tak cukup, saya akan tambah lah refrigerant dari kat luar. Okay, ni pengawal dingin Daikin yang pengawal dingin yang ketiga. Okey. Okey, perlu diservis lah. Perlu diservis. Cuci di bahagian indoor ni lah, bahagian filter ni, dalam ni punya ni conditioner ni perlu dibersihkan. Okey, dalam ni saya tengok bersihkan. Okey, sebelum tu saya akan check dia punya refrigerant dia, gas dekat di bahagian kompresor luar. Okey. Okey, ni di bahagian luar. Saya dah bawa manifold gas ni, akan check ni lah, akan check dia punya refrigerant ni dekat sini. Saya akan buka penutup ni. Gas. Tunggu ni lah kompresor ni hidup. Saya ada on dekat bahagian indoor. Tunggu hidup. Nanti saya akan check gas kat sini. Okey, sini. Saya akan masukkan manifold gas warna biru ni. Saya akan check refrigerant ni. Gas ni cukup ataupun tidak. Ni untuk pengawal dingin yang ketiga. Ni untuk kompresor yang ni lah, yang pengawal dingin yang ketiga. Okey, dia punya kompresor ni hidup. Hidup. Cuma kipas dia tidak bersin. Kipas tidak bersin. Saya short dekat sini lah, dekat dia punya kapasitor ni yang problem ni. Problem ni rosak. Kapasitor ni dia pergi ke okey, dia pergi ke kipas. Kapasitor untuk kipas. Current ada. Okey, untuk supply yang untuk kapasitor ni ada. Supply dah ada. Kerana saya rasa kemungkinan ni lah, kapasitor ni dah rosak ke kipas ni. Kipas tidak pusing. Untuk kompresor hidup. Hidup. Kat dalam tu terasa sejuk, tapi inilah untuk kipas ni nak bawa ke gas ni ke dalam tu, dia jadi inilah, masuk dia jadi slow untuk angin gas ni. Saya akan buat pembelian lah. Ni lah kapasitor yang kipas ni. Kita rosak lah. Okey, untuk pengawal dingin yang ketiga ni. Yang ketiga ni dia punya ni lah. Saya dah tukar kapasitor tadi kat sini. Sebab tadi kipas tak hidup, kompresor hidup. Saya dah tukar lagi kapasitor ni. Untuk kipas ni dah berfungsi dengan baik lah. Saya dah check balik dengan ni lah, manifold gas dengan clamp meter ni. Okey, dia punya bacaan dekat dia punya ni lah, rate current M dia ni. Okey, 3.67. Sini 3.8. Untuk pengawal dingin yang keempat ni. Okey, ni yang keempat dan ini yang kelima. Untuk yang kelima ni, dia punya dekat magnetic rotator ni dah tak boleh lock, dia sangkut. Dia tak boleh sangkut. Saya kena tekan ni, dia baru hidup. Dia baru hidup. Mana dia dah rosak dah. Okey, dia baru fungsi. Okey, kalau saya lepas ni, magnetic rotator ni, dia punya lock ni, dia akan mati. Dia akan mati. Saya akan maklum kat owner lah untuk buat pertukaran balik. Lepas tu satu lagi, ada punya kabel ni lah. Wire 3-core ni pun kecil sangat ni. Saya rasa mungkin 1 mm ni, bukan 1.5 mm yang jenis purple.
Ni bahaya ni untuk ni lah, untuk pengawal dingin yang macam ni lah. Saya rasa 1.5 horsepower ni. Dia pakai timer, dia sampai waktu dia, sebab barang dalam ni perlukan pengawal dingin. Dia sampai waktu dia akan on lah. Sampai waktu dia akan tutup. Dia menggunakan timer. Tapi saya pusingkan kepada manual lah, sebab saya nak test pengawal dingin ni. Saya nak tengok refrigerant dia. Untuk yang ni okey. Yang ni okey sejuk. Tapi saya akan check jugalah dekat dia punya kompresor luar tu, refrigerant dia, gas ini cukup atau tidak. Akan check senggaraan balik lah daripada owner. Yang ni untuk yang pengawal dingin yang keempat ni. Yang keempat, yang sini yang keempat. Dan ini yang kelima. Kelima ni yang problem lah. Magnetic motor dia.